Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'anullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarafatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'in aqad kan uqaddimu ilaika bayna yaday zalika kullih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'anullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'anullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'anullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar nahnul Muhammadina billahil hamd. Sallallahu alaika wa sallama ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'anullah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidina waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu semalam ni Ustaz cakap tentang 4 solat yang dahsyat tu. Dahsyat, memang dahsyat. 4 solat dahsyat kalau kita dapat lakukan semua ni. Sewaktu kita dalam keadaan COVID, dalam PKP ni semua, kalau tuan-tuan dapat lakukan. Okey, Khairi, waalaikumsalam. Okey, Zailuddin. Okey, kalau tuan-tuan dapat lakukan 4 sembahyang yang memang dahsyat ni. Kalau tuan-tuan dapat lakukan, bila sebab dahsyat ni memang dahsyat sungguh lah. Bukan dahsyat wallah tuan semua, dahsyat sungguh ni. Memang sungguh dahsyat ni, insya-Allah. Siapa yang dapat jaga ni 4 sembahyang ni tuan semua, sewaktu COVID dan selepas COVID. Janganlah lepas masuk waktu COVID ni buat sungguh-sungguh, tapi lepas COVID dah selesai semua, kita bye-bye. Jangan kita. Tapi Ustaz minta biar istiqamah. Kalau tuan dapat istiqamah 4 ni, 4 maksudnya 4 sembahyang yang dahsyat ni di samping sunat-sunat lain ni, masya-Allah, tabarakallah, tuan-tuan akan nampak kelebihannya. Tuan-tuan akan nampak apa yang Allah Taala bagi pada tuan semua. Apa yang Allah Taala akan bagi semula. Okay, itu 4 sembahyang, 4 solat yang memang dahsyat. Memang dahsyat semua. Jadi kalau kadang kita tahu, tapi kita tak tahu akan kedahsyatan dia tu. Kedahsyatan dia tu. Okey, adik Ustaz harap kita dapat lakukan. Ustaz agak dapat tuan-tuan dapat lakukan. Okey. Pada malam ni itu ada 4 solat dahsyat. Ustaz dapat dalam kitab ni, tuan-tuan, dalam kitab ni. Okey, dia menceritakan tentang tata cara. Tapi Ustaz tak menceritalah tata cara. Ustaz ada, tuan-tuan dah tahu dah semua. Cuma Ustaz nak susulkan apa itu amalan 4 solat yang dahsyat tu. Apa itu? Apa itulah. Jadi semua tuan-tuan dah tahu dah semuanya. Cuma Ustaz nak kongsi sikit sajalah. Sikit aja. Apa kupas. Tak perlu kupas apa semua. Ustaz rasa tuan-tuan dah tahu dah. Ni Ustaz tengok ni semua yang join ni adalah semua orang-orang lama. Orang lama yang sering ikuti bengkel Ustaz, ikuti live Ustaz. Ustaz rasa ramai yang dah ikut dan anda semua dah tahu dah. Bila Ustaz beritahu macam solat gini, anda buat. Bila Ustaz beritahu selawat gini, tuan-tuan buat. Bila Ustaz beritahu zikir gini, anda dah buat semua. Alhamdulillah. Tuan semua, cuma Ustaz minta tuan-tuan panjangkan lagi. Panjang lagi kita buat jariah, kita buat jariah. Kita bagi sahabat-sahabat kita. Walaupun mungkin dia tak buka sekarang, dia akan buka tahun depan. Bila tahun depan bila dia buka je, tuan-tuan, maksudnya kita bagi, kita share, dah dapat pahala dah semua. Apa lagi kalau mereka tak buka pun tak apa, kita bagi dah dapat pahala. Nanti bila mungkin satu masa, satu ketika mereka buka dia akan tengoklah apa yang Nazariah hantar pada aku ni. Dia buka. Fine. Wish, ini sembahyang 4 solat dahsyat ni. Aku tak tengok lagi ni. Dia buka. Bila dia buka je semua, maka pahala pun telah akan bermula masuk dalam akaun tuan semua. Dan bila tamu aku nak amal, tak boleh lah. Ustaz Syahrin beritahu aku nak amal. Maka dia pun start amal. Bila start amal, masuk lagi tuan semua. Allahu Akbar. Ni sampai bila? Sampai kita mati, sampai akhirat besok dan semua. Kalau selagi dia hidup dan semua, dia buat amalan tu masuk dalam akaun tu semua. Masya-Allah, tabarakallah. Ni tuan-tuan, kalau boleh tolong jangan segan, jangan alah ni biasa ni, jangan segan dan semua. Belas saja. Macam ustaz belas juga. Ustaz suruh isteri Ustaz, anak Ustaz belas, isteri Ustaz belas, menantu Ustaz belas, semua kita sudah belas. Agak-agak kita agih-agihkan, kita kongsi-kongsi. Masalah Allah Taala bagi berapa pahala tu lain cerita dan semua. Yang paling penting kita niat, ya Allah, kalau aku boleh amal, kalau engkau bagi aku boleh amal, aku minta juga Allah, ya Allah, biar sahabat aku juga boleh amal. Kita macam tu dah. Kita minta je macam tu dah semua. Boleh? Dan juga jangan lupa doa untuk sahabat-sahabat kita dan semua. Kita dalam keadaan PKP, kita Allahu Akbar dan segala.
Kita tengok pagi tadi tengok ada video kan. Ada video orang tergantung kat apa dah jantas The Mines tak silap tergantung. Badan nak kata badan kurus kecil, badan kurus, orang Kelantan kata kuh kekek. Kuh kering, kuh kekek. Kalau kuh kering ni tak itu lagi, tapi kalau orang Kelantan kalau kuh kekek ni lebih teruk daripada kuh kering dah semua. Badan Ustaz tengok tak ada lah yang kuh, tapi badan sadar Ustaz tengok, tapi macam mana dia boleh bunuh diri? Allah Akbar dah semua. Kita sedih tengok semua. Sedih. Dan kita tengok Ustaz Datuk Badil Shah, dia beritahu dia, ramai yang bunuh diri ni adalah tuan-tuan semua bukan orang lain. Saudara kita tuan semua, saudara kita. Saudara seagama, sekalimah la ilaha illallah tuan semua. Apa jadi tuan semua? Apa jadi bila dia bunuh diri tu? Apa jadi? Wallah alam, kita tak tahu. Tapi dari segi kita dengar orang pengajar kita tu, Allah Akbar tuan semua. Memang berat tuan semua, berat. Sebab tu tuan semua dia, kita ni takkan mati semua. Kita takkan mati. Allah takkan tarik nyawa kita tuan semua selagi walaupun ada sebutir beras. Walaupun ada sebutir rezeki untuk kita semua. Walaupun ada sebutir beras sebagai rezeki kita, Allah tak tarik nyawa kita. Takkan tarik nyawa kita semua. Sebab tu dah Ustaz beritahu tuan semua. Kenapa berlaku bunuh diri? Kenapa terjun bangunan? Bangunan Ustaz tengok Allah. Semalam saya tengok bunuh diri, terjun bangunan. Terjun perempuan turun bunuh diri. Allah Akbar semua. Allah sedih tuan semua. Sedih lah. Yalah. Kita ni Allah Ta'ala sayang kat kita lagi dah. Allah Ta'ala sayang kat kita. Allah Ta'ala bagi kita kekuatan semua. Sebab tu Ustaz pesan, jomlah kita belajar lah semua. Jom kita belajar kitab semua. Bila kita belajar fardu ain, ada salah satu daripada pengajian fardu ain itu tauhid. Bagaimana kita nak mentauhidkan Allah Ta'ala? Bagaimana kita nak kenal Allah Ta'ala? Bagaimana tu semua? Bila kita kenal Allah, siapa tu Allah tu semua? Bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan ke atas hamba-Nya, maka takkan berlaku lah bunuh diri, takkan berlaku. Kita nampak apa yang berlaku sekarang ni adalah semua aturan Allah Ta'ala. Jadi ni lah tuan, kita kena belajar. Sebab tu Ustaz, jom kita belajar. Bila tuan-tuan belajar, bila tuan-tuan join kelas, sekarang Ustaz ada geng. Kita ada geng, SWAT geng. Bukan geng kaki pukul semua, tapi geng untuk ngaji kitab. Ada satu, sekarang ni ramai dah minta pada Ustaz, tolong masukkan saya dalam grup ni, tolong masuk. Jadi sekarang ni Ustaz dah makin bertambah dah semua. Jadi alhamdulillah ada kesedaran di kalangan kita untuk nak belajar. Jadi Ustaz, jomlah kita belajar dah semua. Ustaz belajar tuan-tuan. Ustaz pun bodoh kat sama macam tuan-tuan semua. Bodoh kat tuan semua. Mungkin tuan tidik pada Ustaz. Jadi kita belajar. Bila kita belajar, kita kenal Allah Ta'ala, kita kenal siapa Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala perlakukan ke atas hamba Dia, bagaimana tu semua, maka kita tak hilang stres kita. Kita nampak kita hilang, kita tak akan berlaku nak bunuh diri, tak akan berlaku dah semua. Kadang sebelum dia bunuh diri, dia bunuh anak dulu, ada berlaku. Dia tikam lumak-lumak anak dia, tu, lepas tu dia terjun bangunan, ataupun dia tikam lumak dia bunuh diri dia sendiri. Jadi benda ni berlaku tuan-tuan, Allah Akbar, kesian dah semua. Jadi ada waktu Ustaz, jomlah kita pergi belajar. Kita belajar setiap hari Isnin sampai Khamis ada pengajian. Macam tadi petang tadi pukul 3.30 sampai pukul 4.45, 4.30, 4.45 dah semua pengajian kitab Misbahul Munir. Kitab tu kitab nepis biasa kalau bagi orang yang dah belajar tinggi tu semua, bagi dia Misbahul Munir tu biasa je. Bagi ustaz tak biasa, luar biasa. Ustaz ni yang bodoh dan semua, bagi ustaz biasa. Dah kita dah ulang-ulang dah. Berapa kali dah ustaz ulang. Masa kat Kelantan pun belajar, masa kat sini belajar ulang-ulang, tapi rasa makin belajar makin bodoh, makin belajar makin bodoh. Makin nampak bila kita belajar, makin nampak kekuasaan Allah Ta'ala. Kita rasa tenang, kita rasa tak serabut. Bila kita semayam, kita rasa air mata mengalir, kita doa pun air mata mengalir. Dan bila kita duduk termenung, kita duduk seorang-seorang, kita rasa rapatnya aku Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji aku ni. Allah Ta'ala kasih pada aku ni. Allah Ta'ala sayang sebab tu dia uji aku. Macam tu dah semua. Bila kita akan ada wujudlah pedoman dalam hati kita, dalam diri kita semua. Bila ada pedoman, maka kita takkanlah buat benda-benda yang kacau-kacau ni. Sehingga kan tu semua sekarang ni, tadi Ustaz terima mesej tadi dah. Bagi anda yang mana yang makanan dah tak ada kat rumah, makanan yang tak ada kat rumah, beras tak ada, apa tak ada, nak makan tak boleh, tuan-tuan ambil kain, tak ada kain putih pun, ambillah baju dalam ke seluar dalam ke, baju Cina ke, seluar spender ke, tak kira lah. Yang putih, letak kat batang penyapu, letak kat tingkap tu. Kalau orang lalu, orang nampak tu, orang akan berhenti. Orang akan berhenti. Ni ada satu grup dia macam tu semua.
Dia raung-raung, kalau nampak kain putih tu semua, kain putih duduk kat tingkap tu, mereka akan berhenti, mereka akan pergi tanya, okey, apa dia tak ada apa-apa, dia akan beli, dia akan hantar pada rumah tuan. Itu dah. Ni cara kita nak bantu, itu dah. Bukan ustaz, tapi ustaz tengok dalam dia. Bagus perkara tu. Jadi kepada anda semua, janganlah tuan-tuan. Ustaz minta tolong tuan-tuan. Tolong. Sedih tuan semua. Sedih. Sebab apa? Datuk Malaysia dia beritahu, boleh kata 99% orang kita yang bunuh diri tuan semua. Allahu Akbar. Seolah-olah kita ni tak ada agama dah semua. Seolah kita tak ada agama dalam diri kita. Seolah kita tak ada Allah dah semua. Seolah kita rasa Allah kita mencabar kekuasaan Allah kita. Kita cabar kekuasaan Allah Ta'ala. Yang tu kalau boleh kita minta lah. Tuan-tuan kalau boleh doa pada Allah Ta'ala. Doa banyak-banyak tuan semua. Tahu tak? Jadi kalau anda nak join geng ngaji kitab, anda mesej pada ustaz, nanti ustaz akan masukkan dalam geng ngaji kitab. Esok insya-Allah, besok ada pengajian kitab pukul 3.30, pukul 3.30, hari Rabu pukul 3.30, hari Khamis 3.30 juga. Hari Ahad minggu pertama, minggu kedua pukul pagi. Pagi dah semua. Pagi pukul 10 pagi hingga pukul 11 pagi, atau pukul 10 pagi hingga 12.30 hari pagi. Insya-Allah kalau tuan-tuan nak lah. Kalau tuan-tuan nak, ke nombor ustaz 012. Okey, catat 012 908 6425. Okey, tuan-tuan boleh ambil nombor ustaz 012 908 6425. Sekali lagi 012 908 6425. Jadi geng tu geng ngaji kitab dah dalam grup Telegram lah, Telegram. Ustaz tak guna WhatsApp, ustaz guna Telegram. Sekarang ni kalau tuan-tuan nak berkomunikasi dengan ustaz lebih suka Telegram. Sebab kalau WhatsApp ni berat sikit. Kita main handphone kita berat. Jadi kalau boleh Telegram lebih memudah. Boleh insya-Allah. Okey, ada Alhamdulillah masuk 908 6425 nombor ustaz ni insya-Allah. Siapa-siapa boleh ambil dan boleh passing pada kawan-kawan untuk masuk join ngaji kitab. Ya, siapa guru dia bukan ustaz ngajar. Bukan ustaz ni orang bodoh lah semua. Ustaz ni orang bodoh, bukan ngajar. Ustaz tak ngajar, ustaz orang bodoh. Jadi ustaz nak beritahu semua yang ngajarlah ada Al-Fadhil Ustaz Azhar Hashim. Dia ni ngaji kat petani tu, pengaji petani tu semua, terus ngaji kat Yaman, balik. Jadi banyak ilmu kita boleh kongsi, kita boleh dapat daripada beliau. Hari ni saja dah semua 100 lebih hari ni belajar dengan dia online. Dan boleh kata 2-3 malam sekali tuan semua. Orang Sarawak buat apa dah? Dia panggil apa dah? Buat Zoom belajar dengan dia. Berpuluh juga tuan semua, ramai. Jadi sekarang ni kita belajar tuan semua. Jomlah kita belajar ni, kita lepaskan fardu ain. Fardu ain tu semua. Kalau tak lepas fardu ain, takut tadi dia ulang tadi. Yang ditakuti ialah takut nanti kita tak lepas fardu ain tu semua. Takut kita mati di sisi Islam, di sisi manusia. Takut nanti besok di akhirat besok ni kita tidak Islam di sisi Allah Taala. Sebab apa? Sebab tak lepas fardu ain. Kita tak kenal Allah, kita tak belajar fiqh, kita tak belajar semua. Tuan-tuan, jadi insya-Allah dah itu saja. Jadi tuan-tuan pada Sabtu ni sebelum Ustaz teruskan empat solat dahsyat ni, pada Sabtu ni jangan lupa ada amalan rezeki al-hayat tu. Kalau tuan-tuan boleh daftar, tuan-tuan daftarkan. Insya-Allah. Kita Ustaz sama kongsikan amalan yang mana tuan semua, amalan ni telah terbukti berjaya dah semua. 100% berjaya. Siapa yang lakukan? Bukan manusia biasa, kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berjaya, baginda berjaya dan lakukan amalan. Jadi Ustaz kongsi pada anda. Ustaz akan kongsi pada anda amalan-amalan yang telah mereka yang telah berjaya lakukan, insya-Allah. Bukan siapa dah semua, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan nak amalan tu, boleh daftar sekarang ni admin telah letakkan link dah, insya-Allah. Okey, kalau anda nak belajar, sekali lagi, kalau anda nak belajar kitab, bukan Ustaz mengajar, Ustaz Azhar Hashim mengajar, tuan-tuan boleh kontak Ustaz 0129086425. Okey, dan tuan nak boleh beritahu Ustaz saya nak join. Tapi syarat tuan-tuan ada Telegram, sebab grup tu ada grup Telegram. Dan Ustaz akan senaraikan kitab-kitab apa yang tuan-tuan boleh beli. Sekali tak payah tuan-tuan tak payah pergi kedai dekat Masjid Indah, tak payah pergi dah semua. So tuan-tuan buka Shopee, tuan-tuan type aja kitab-kitab yang Ustaz bagi tu, semua keluar, ada semua. Apa saja ada semua. Apa saja ada dalam Shopee ni. Cuma mak ayah kita tak ada tu semua. Semua ada. Apa tuan-tuan ketik aja dan klik aja semua, insya-Allah ada. Semua kita ada, insya-Allah. Okay, dan semua lah. Mungkin mudah itu kerana Allah Ta'ala dah mudahkan kita. Jadi dengan Allah Ta'ala wujud, adakan PKP ni, memang kita payah. Tetapi sekarang ni Ustaz nak kongsi anda, itu 4 semayang. 4 solat yang memang dahsyat. Anda lakukan. Catat.
Ustaz bagi gitu je, Ustaz tak bagi terperinci. Nanti Ustaz akan pecah. Ustaz akan buat kelas, Ustaz akan buat ni, nanti Ustaz akan pecah terperinci lagi pada 4 solat ni. Malam ni Ustaz bagi sambil ladu semua. Jadi mungkin minggu depan satu lagi solat pertama, minggu satu lagi solat kedua, solat ketiga, sampai habis solat keempat. Ustaz akan huraikan pada minggu depan satu persatu apa dia hakikat sembahyang ni, apa dia hakikat, apa kelebihan dia, apa ni janji Allah Taala, apa-apa dia. Jadi semua malam ni sikit-sikit Ustaz akan bagi. Sambil ladu. Okey, dalam kitab ni ada cerita tu semua. Okey. Dia beritahu solat adalah salah satu ibadat. Ustaz baca, bukan Ustaz ni penulis kitab ni, kan? Penulis kitab, bukan Ustaz. Kan, bukan Ustaz. Ustaz bukan pandai dah. Cuma Ustaz nak beritahu, nak baca dah. Ustaz baca, tuan-tuan dengar je. Solat adalah salah satu ibadat yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin. Banyak hikmah, keutamaan, bahkan mukjizat yang terdapat di dalamnya. Kelebihan lah, menjadi kelebihan. Tak heranlah jika solat seharusnya menjadi keperluan kita. Okey, di antara yang memiliki keutamaan besar adalah solat yang didirikan di keheningan malam. Solat yang best sekali ialah solat yang didirikan sewaktu keheningan malam. Orang tidur kita bangun. Inilah. Solat yang dilakukan di keheningan malam hinggalah pagi menjelang pagi. Okey, apa itu semua? Iaitu pertama tahajud semua. Tahajud. Okey, semua dah tahu dah. Okey, cuma Ustaz beritahu dah tahajud. Kadang-kadang kita sembahyang kita tak tahu apa yang solat yang memang dahsyat. Tapi Ustaz beritahu ni yang dahsyat. Okey, pertama tahajud. Yang kedua dah semua. Apa solat kedua tu? Yang dahsyatnya itulah sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat fajar ataupun sembahyang sunat subuh. Tahajud, sembahyang sunat subuh. Dan yang ketiga adalah sembahyang subuh tu sendiri. Ni yang malam. Malam sampai ke pagi. Sampai pagi lah. Dan ada satu lagi di pertengahan pagi. Itu sembahyang sunat duha. Jadi 4 ni semua merupakan sembahyang yang memang dahsyat. Dan memang kalau dapat dah. Yang lain pun ada juga yang baik dan semua. Bukan Ustaz kata yang ni, yang lain tak boleh buat, tak ada dan semua. Ada kelebihan sembahyang sunat selepas Isyak bagus dan semua. Sembahyang sebelum Zuhur bagus. Ada bagus kelebihan. Cuma Ustaz beritahunya 4 sembahyang dahsyat ni kalau tuan-tuan dapat tak buat, kalau tuan-tuan tak sempat nak buat lain, tuan-tuan sibuk dengan kerja. Ini saja sembahyang kalau tuan-tuan dapat kekalkan dengan 4 sembahyang ni, kekal istiqamah tuan semua, insya-Allah tuan semua. Tuan-tuan akan nampak kedahsyatan dia. Apa kedahsyatan tu Ustaz akan beritahu dalam program dalam minggu depan Ustaz akan cakap tentang tahajud. Apa hakikat dia, apa kelebihan, apa yang Allah Taala bagi gini minggu depan. Lepas tu minggu satu lagi Ustaz akan cakap tentang apa lagi? Tentang solat sunat subuh. Lepas tu Ustaz akan minggu satu lagi tu Ustaz akan cakap tentang sembahyang subuh pula, apa kelebihan dia, apa semua. Dan lepas tu Ustaz solat duha. Insya-Allah Ustaz akan bagi dah. Okey, kita baca sikit dah semua. Solat tahajud. Okey, solat tahajud adalah solat sunat yang utama selepas sembahyang 5 waktu dah semua. Solat tahajud adalah solat yang utama selepas pada sembahyang 5 waktu. Hebat dah semua sembahyang tahajud ni. Sebab tu sesiapa yang dapat sembahyang tahajud, masya-Allah, tabarakallah tuan semua, memang tuan-tuan orang hebat. Tuan-tuan dapat, sebab tu Ustaz beritahu nama Ustaz, kalau anda semua dapat sembahyang tahajud, Ustaz tabik lah. Ustaz cerita ni satu orang ni bukan cerita buruk dia, tapi nak beritahunya kalau compare dengan kita lah tuan semua. Kalau kita dapat buat, kena dia ni memang dia ni orang hebat, orang terkenal juga tuan semua, dan juga ilmu banyak, anak murid ramai, beribu-ribu anak murid dia. Dia datang jumpa Ustaz, dia kata, Ustaz, saya nak terima wirid ayat 33 Ustaz. Kata, boleh, insya-Allah Ustaz lagi. Dia dia hafiz. Ustaz pun baca. Okey, dia orang hafiz dia tangkap terus. Okey, dah dapat alhamdulillah dapat Ustaz. Bagaimana cara nak amal kata? Okey, cara nak amal ayat 33 ni mudah je. Ustaz bagi tok guru dia, mudah tok guru. Mudah je. Ustaz bagi gitulah. Ustaz beritahu, mudah je tok guru. Selama 40 malam tok guru kena amal selepas sembahyang tahajud. Tak boleh tinggal selama 40 malam bersama tahajud. Maksud lepas sembahyang tahajud tu amal ni. Ustaz ada cara baca lah. Ustaz beritahu dia cara baca. Lepas sembahyang tahajud tu dia pun apa dia? Dia pun duduk termenung je. Giling kepala. Ustaz pun tengok, kenapa? Kenapa? Apa tu guru? Ustaz tanya, apa tu guru?
Okay. Allah lah, kalau bab sembahyang tahajud ni hamba dia kata, dia kata, kalau bab sembahyang tahajud ni hamba lemah sikit dia kata. Hamba lemah sikit. Hamba lemah sikit. Apa tak guru? Tak guru tak sihat ke? Allah lah, kadang-kadang belum biasa ni maksudnya kadang nak buat, kadang tak buat. Jadi payah dah tak payah. Jadi ni sebab tu tuan-tuan, semua Ustaz beritahu, ni, Ustaz beritahu, tak kira siapa dah semua. Bila Allah Ta'ala dah kejut tuan-tuan bangun masuk bersama tahajud, itu tanda Allah Ta'ala sayang. Allah tak sayang kat kita dah. Allah Ta'ala sayang kat kita tu. Sebab tu dia kejut kita bangun sama tahajud semua. Payah dah semua. Payah nak bangun sama tahajud. Memang payah. Allah, ustaz sendiri pun, ya Allah, dah tuan-tuan semua. Kain selimut yang ringan tu, tak sampai 1 kilo kalau kita timbang. Nak tolak tu payah tuan semua. Tambah kalau hujan dah semua. Hujan pula. Makin payah nak bangun. Tapi kalau tuan-tuan, di samping kita sekarang ni, kita di samping kita dalam PKP, kita akan susah. Air mata mudah kita mengalir. Dah semua. Angkat tangan sikit mengalir air mata. Angkat tangan sikit mengalir. Tengok orang sikit kita rasa sedih, nangis. Ustaz sama kat tuan semua. Sama juga. Sama dah semua. Bila tengok orang susah, Allah, nangis kita keluar air mata dah semua. Di saat ni lah tuan semua, kita nak gunakan, kita nak mohon pada Allah Ta'ala dan semua, ya Allah dah, bangunkanlah aku untuk aku sembahyang tahajud, ya Allah, bangun. Nak tidur tu niat dosa, nak tidur kan kita nak tidur dah. Kalau boleh ambil sembahyang dulu sebelum tidur, jadi tak payah Zat cerita bab itu dah, tapi ambil sembahyang dulu, niat betul, ya Allah dah, aku nak sembahyang tahajud, ya Allah, kau bangunkanlah aku sembahyang tahajud, ya Allah. Bangunkan sembahyang tahajud, ya Allah. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala dah kejut tuan semua, itu tanda yang Allah Ta'ala sayang kat tuan semua. Betul, Ustaz, Allah Ta'ala sayang kat tuan semua. Kalau tuan-tuan boleh bangun sembahyang tahajud, ni Ustaz baca sikit ni, kalau tulisan ni. Tahajud adalah solat sunat utama setelah solat wajib. Inilah ibadat sunat yang paling disukai Allah Ta'ala. Sembahyang tahajud yang paling disukai. Banyak dalam Quran tu, dalam Quran banyak dah semua. Ustaz akan beritahu pada minggu depan. Banyaklah Allah Ta'ala beritahu orang puji orang sembahyang. Bahkan Allah perintah, Allah Ta'ala bangun. Bangun. Allah Ta'ala beritahu suruh bangun ni. Nak beritahu semua tentang sembahyang tahajud ni. Okay. Yang paling disukai Allah Ta'ala, sembahyang paling. Selain pahala yang besar, mereka juga yang istiqamah. Istiqamah. Buat sama-sama istiqamah. Yang istiqamah dan semua, mengerjakannya akan mendapat manfaat yang banyak seperti dosa kita dihapuskan, kita masuk golongan dalam golongan orang yang Allah sayangi, oleh golongan orang yang Allah suka dan semua, cintai, dan mendapat kamar yang Allahu Akbar, mendapat kamar yang istimewa di dalam syurga. Orang yang sembahyang tahajud ni semua, orang yang sembahyang tahajud ni dia ada satu kamar yang memang istimewa Allah Taala bagi kita. Tak ada mana kalau orang tengok tu kenapa tu bilik apa tu? Dari malaikat. Wahai malaikat, tu bilik apa tu? Malaikat tahu, tu bilik orang sembahyang tahajud dulu. Dalam hidup dia tak tinggal sembahyang tahajud. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, dan mendapat kamar yang istimewa di syurga dan kemenangan atas syaitan. Dan Ustaz tambah lagi tuan-tuan, apa yang dia beritahu oleh Ustaz Adi daripada Indonesia. Ustaz Adi dia beritahu tuan-tuan, dia beritahu kalau kita dapat istiqamah sembahyang tahajud tuan semua. Satu perkara tuan semua, kalau kita dapat susah, kalau kita dapat kesusahan dah semua, Allah sendiri akan bantu kita tanpa perantaraan apa-apa. Allah Ta'ala tolong kita sendiri. Ini Ustaz Adi kata. Ustaz Petip daripada. Ustaz tak pandai semua. Ustaz Petip dia kata-kata dia. Dia beritahu, ada 4 keistimewaan orang sembahyang tahajud, dan salah satu ialah apabila kita ditimpa musibah, kita ditimpa bencana, kita ditimpa kesusahan, kita ditimpa oleh apa-apa saja tuan semua yang boleh menyusahkan diri kita, Allah sendiri akan bantu kita. Tapi syarat kita sembahyang tahajud. Bantu siapa? Bantu orang yang sembahyang tahajud. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita ni berada dalam kesusahan dan semua susah. Tak usah kira lah orang CEO tu dia gaji dah besar dan semua. Orang macam kita ni, marhin. Kita orang macam kita ni semua. Orang macam kita ni, orang bawah, kita ni kelas bawah dan semua. Kita orang kelas bawah dan semua ni. Macam tu dan semua. Jadi bila kita susah dan semua, inilah peluang kita. Kita tak kerja dan semua. Kita tak perlu pergi kerja, tak perlu bangun pagi, tak perlu berlari naik LRT, tak perlu naik motosikal, nak pergi cepat-cepat pagi, tak ada dah. Sekarang ni semua work from home. Kecuali orang yang pergi kilang saja. Kita semua work from home. Kalau masa ni tuan-tuan tak boleh nak berlatih, nak buat, apa lagi tuan-tuan nak buat bila tuan-tuan susah? Tak boleh dah. Masa ni lah tuan-tuan semua. Please lah tuan-tuan semua. Tolonglah tuan-tuan semua. Ustaz minta tuan-tuan jaga 4 sembahyang. Itu sembahyang tahajud. Yang kedua sembahyang sunat subuh. Tuan semua. Yang ketiga sembahyang subuh. Dan yang keempat sembahyang sunat duha. Tak kira lah tuan-tuan sembahyang 2 rakaat ke 4 rakaat. Tak kisah. Tak kisah. Jadi tuan-tuan semua, Ustaz nak beritahu, okay?
Semayang empat semayang ni, tuan-tuan boleh tuan-tuan jaga betul-betul. Ustaz jaga, tuan-tuan jaga. Ini ustaz bagi kerja lah. Ustaz bagi homework pada anda semua ni. Ni ustaz cabar anda semua. Ustaz cabar. Ustaz cabar anda semua. Yang mana ada lebih kurang 122 orang ni. Lebih lagi ni mungkin 122 orang ni. Ustaz cabar anda semua. Cabar, anda pacaklah hati anda. Pacak maksudnya anda kejap kena. Letaklah hati anda mulai pada malam ni. Ni aku nak semayang. Aku nak buat semayang 4 ni. 4 ni aku nak buat. InsyaAllah insyaAllah. Aku nak buat 4 semayang ni. Pertama semayang tajuk. Aku tak mau tinggal. InsyaAllah. Yang kedua, aku tak mau tinggal semayang sunat subuh. Yang ketiga, aku tak mau semayang subuh kena semayang lah. Maksudnya, aku tak akan lambat semayang subuh. Aku tak akan lambat semayang subuh. Yang kelima, yang keempat dia semua ialah aku tak akan tinggal semayang duha. Walau aku sibuk macam mana, walau aku penat macam mana pun, aku ya Allah, aku nak semayang. Bagi aku kekuatan ya Allah. Bagi aku kekuatan untuk melakukan ibadat ni ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Kalau kau tak tolong ya Allah, tak ada siapa yang boleh tolong aku. Bukan suami boleh tolong kita, bukan isteri boleh tolong kita, bukan mak boleh tolong kita, bukan ayah boleh tolong. Tuan-tuan ingat, kalau atas dunia kita tak boleh nak buat untuk diri kita sendiri, apatah lagi di akhirat. Di akhirat besok tuan semua, di akhirat besok semuanya nafsi-nafsi. Kita jumpa mak, tolong saya mak, tolong saya mak. Mak kata, tak boleh, aku ni pun tak tahu lagi, aku lepas tak apa. Kita jumpa ayah kita, ayah, tolong saya ayah, tolong saya ayah. Ayah kita kata apa? Aku pun tak tahu aku lagi mana ni. Kita jumpa guru kita, tolong ustaz, tolong tok guru, tolong syekh. Aku pun tak tahu macam mana. Di akhirat besok ni nafsi-nafsi. Kalau waktu sekarang masa PKP ni kita tak boleh nak buat dah semua. Allah Akbar. Apa lagi ustaz cakap dah semua? Payah. Ada cuba dah semua. Minta doa pada. Kita minta doa pada Tuhan. Kena minta, jangan tak minta semua. Minta. Janganlah minta duit saja. Asyik minta duit. Ya Allah bagi aku sejuta, ya Allah bagi aku sejuta. Janganlah. Ya Allah takut. Ni adakan doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta kepada Allah ni bagi kita lah kekuatan untuk kita berzikir, bagi kita rezeki untuk kita berzikir. Kita minta kepada Allah Taala. Minta dah semua. Minta ya Allah nak tidur dah ya Allah dah. Bangun kelakut semayang tahajud ya Allah dah. Bangun dah. Aku nak rasa kasih sayangmu ya Allah. Aku nak rasa kasih sayangmu ya Allah. Aku rindu padamu ya Allah. Aku nak rasa cinta aku padamu ya Allah. Aku nak rasa engkau cinta padaku, rasa kecintaanmu padaku. Kita minta kepada Allah Taala tuan semua. Minta. Lepas tu kita tidur. InsyaAllah tuan tak akan bangun. Kalau payah kat bangun tuan semua, tuan-tuan, kalau payah kat tuan semua, letak jam. Letak jam. Boleh jam lah tinggal handphone ke apa. Ustaz diri pun tuan-tuan, ustaz pakai handphone. Ustaz pakai pukul 3 bunyi. Tu pun check tutup tidur. Tengok pukul 3 lagi tidur lagi. Anak kita lemah kita. Tapi kita minta lah. Kita minta kekuatan. InsyaAllah tuan semua. Ustaz minta tuan 4 ni. Nanti Ustaz urangkan lagi. Minggu depan Ustaz kita tentang semayang tajuk. Apa dia hakikat. Kadang kita semayang tajuk, kita tak tahu apa hakikat semayang tajuk. Jadi minggu depan InsyaAllah Ustaz akan bagi hakikat semayang tajuk. Dan juga Ustaz akan bagi kaedah-kaedah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan juga kaedah-kaedah yang dilakukan oleh guru-guru. Guru-guru pondok-pondok masa Ustaz kat pondok dulu. Guru-guru yang buat semayang tajuk ni. InsyaAllah kita ada 4. Jadi kalau tuan semua, Ustaz bukan Ustaz cabar ni, tapi Ustaz bagi work. Ustaz bagi task kepada anda semua mulai pada hari ni. Cuba mulai pada hari ni kita cuba semayang 4 ni. Kita jaga 4 semayang ni. Pertama semayang tajuk. Tuan-tuan bangun 2 rakaat cukup dah tuan semua. Tak boleh banyak. Tuan-tuan bangun Allahu Akbar 2 rakaat, lepas tu jangan lupa witir 3 rakaat cukup. Okey, bangun, ambil semayang, ngantuk semayang, ngantuk. Tahan, tak apa ngantuk, tak apa. Allah Ta'ala dia tahu. Aku tahu hamba aku ngantuk. Aku tahu, aku tengok kau ngantuk, aku tahu dah aku tak ngantuk. Tapi pada waktu tu semua, Allah Ta'ala perintahkan malaikat turun. Malaikat turun pergi cari siapa yang berdoa, minta ampun pada aku, Allah, aku akan ampun dosa dia. Masa ni lah tuan-tuan kita nak minta ampun pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ni lah akibat mungkin sebab dosa aku ni lah berlaku PKP. Kita kena kata macam tu semua, kena kata macam tu. Jangan ni sebab dosa orang tu lah, sebab dosa orang ni jadi gini, sebab tu lah, sebab ni. Jangan. Ya Allah, mungkin sebab dosa aku ya Allah terjadi PKP ya Allah. Kita kata macam tu tuan semua. Ya Allah, mungkin sebab dosa aku ya Allah, dosa aku, dosa isteriku, dosa anak-anakku ya Allah menyebab terjadinya PKP. Habis semua manusia susah ya Allah. Semua manusia susah ya Allah. Kerana aku ni jahat ya Allah, aku ni zalim ya Allah. Aku ni isteri aku buat dosa, anak aku buat dosa. Habis semua orang terkesan dengan PKP ya Allah. Ampun dosa aku ya Allah. Kita minta kepada Allah Taala semua. Kita minta semua. Kita minta. Okay. Pertama semayang tahajud. 2 rakaat tak apa dah. Lepas semayang 2 rakaat, semayang witir. Jangan lupa semayang witir 3 rakaat. Cukup. 5 rakaat tidur.
Tidur balik tidur dia. Sedar tu semua, bangun sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat. 2 rakaat, sunat subuh tak banyak, 2 rakaat. Lepas tu sembahyang subuh. Sembahyang ajak isteri kejut, yang bangun yang, kita sembahyang jemaah kali. Dulu kita, kenapa abang ni? Dulu selalu abang sembahyang seorang. Tak, ni saya nak sembahyang, kita sembahyang sama-sama abang. Dia bilang, tak. Walaupun abang tak pandai Fatihah, abang tak betul, tapi yang ikutlah, ikutlah. Fatihah abang betul, tapi bunyilah sikit-sikit, gayok sikit, tak apa. Kita demi kita buat sama-sama. Okey, buat sembahyang jemaah. Okay, lepas tu sembahyang duha. Sibuk-sibuk menyapu, sibuk-sibuk kita buat duduk naib, duduk kita apa semua. Cukup pukul 10.30. Pukul 10. Kalau ikut Tuan Guru Raja Omar kata pukul 10.30. Pukul 10.30 bagus untuk kita sembahyang duha. Dia katalah, mungkin orang lain ada pendapat lain. Jadi pukul 10.30 berhenti sekejap. Sekarang ambil sembahyang. Okay, yang kita main sembahyang, kita sembahyang 2 rakaat cukup. 2 rakaat sembahyang. Kalau kita sembahyang 2 rakaat, kita tidak masukkan golongan orang yang lalai. Sembahyang Allah Akbar. Kita sembahyang 2 rakaat cukup 4. 4 ni tuan-tuan jaga 4 dia. 4 jaga. Sembahyang sunat lain tak buat, tak apa dulu. Buat yang ni, jaga 4 dia. Lama-lama insya-Allah kita akan Allah Taala akan bagi sikit. Tuan-tuan, saya beritahu, tuan-tuan cuba buat. Tuan-tuan cuba buat dah. Tuan-tuan buat dah semua, tuan-tuan cuba buat. Nanti tuan-tuan Allah akan campakkan, tuan-tuan akan rasa kemanisan dalam solat tersebut. Solat tahajud, tuan-tuan angkat tangan, tuan-tuan akan nangis. Itu dah betul, tuan-tuan akan nangis. Tuan-tuan akan nangis minta kepada Allah, ya Allah, ampun dosaku ya Allah, jangan sebab dosaku ya Allah. Habis turunnya badai ya Allah kerana aku dosaku ya Allah. Habis orang lain terpalit ya Allah. Kesian ya Allah, kesian mereka ya Allah. Mungkin dosaku banyak dosaku ya Allah. Jadi orang lain semua terkesan, satu Malaysia terkesan dengan dosaku. Kita minta kepada Allah Taala macam tu. Kita minta kepada Allah Taala, ya Allah, kasihan aku. Ampun dosaku ya Allah, ampun dosaku. Dan kita ampun dosaku, dosa isteriku, dosa anakku, dosa mak ayahku ya Allah. Dosa kita minta. Dosa orang Islam, semua orang Islam kita minta doa. InsyaAllah. Boleh ya? InsyaAllah. Itu saya tuan semua. Sebelum kita berpisah, kita doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ullah. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasallallahu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.